Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini. Ia sebenarnya merupakan kuliah yang asalnya dijadualkan di Kuantan. Saya asalnya dijadualkan ada pembentangan di Universiti Malaysia Pahang pada hari semalam, iaitu hari Rabu 14 hari bulan Oktober 2020, membentangkan tentang Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala, melihat kepada fikrah, pemikiran, keilmuan beliau di dalam kitab beliau Al-Ashbahu wan Nazair. Itu asalnya perancangan. Cuma kita ini manusia yang lemah. Kita merancang, tetapi apa yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala juga berlaku akibat peningkatan jangkitan COVID-19 yang sebagaimana kita ketahui, dan bahkan di Selangor, di Kuala Lumpur dan di Putrajaya itu telah dikenakan PKPB yang lebih ketat berbanding dengan sebelum ini. Maka bahkan sebelum itu lagi, pihak penganjur telah memberitahu bahawa program yang dijadualkan semalam itu terpaksa ditangguhkan kepada suatu masa yang lain. Jadi pihak masjid telah asalnya menyusun satu kuliah pada malam semalam, kerana petang itu saya sepatutnya membentang di UMP, malamnya itu kuliah maghrib di Kuantan dengan tajuk Bahaya Wahabi dan juga Syiah. Jadi oleh kerana program saya di UMP itu ditangguhkan, jadi saya memohon kepada pihak masjid agar juga ditangguhkan. Tetapi pihak masjid insist kalau boleh diteruskan kerana telah dirancang sebegitu rupa. Tapi saya mencadangkan, apa kata kalau diadakan secara online, iaitu pada malam ini, Khamis 15 hari bulan Oktober 2020. Maknanya kita buat semampu kita. Memanglah idealnya mungkin lebih puas hati kita itu kalau kita dapat kuliah secara fizikal, secara berdepan. Dan bahkan sebenarnya saya ada sediakan slide. Saya ada sediakan slide yang mana saya terfikir untuk tunjukkan. Cuma saya tak perasan selama ini yang saya ada bentangkan slide dan saya share melalui Facebook, itu sebenarnya saya menggunakan aplikasi Zoom, yang mana sesi itu saya rakam. Kemudian saya upload ke Facebook menggunakan feature Premiere. Saya set pukul berapa, therefore nampaklah slide-slide itu nampak dengan jelas. Tapi oleh kerana saya pun belum pandai menggunakan saya ada belajar macam mana nak share screen melalui notebook, tetapi saya belum mahir untuk berkongsi. Jadi nak tak nak terpaksalah saya teruskan juga
FB Live tanpa dapat saya kongsikan slide yang telah saya sediakan ini, iaitu bahaya fahaman Syiah dan juga fahaman Wahabi. Lebih puas hati sebenarnya kalau saya boleh tunjukkan satu persatu slide-nya itu, tetapi kita lakukan apa sekadar yang termampulah, ya. Maknanya saya akan melihat juga kepada slide yang saya sediakan ini sebagai panduan, tetapi yang mengikuti FB Live kita pada malam ini mungkin tidak dapat melihat slide ini, hanya boleh mendengar penerangannya saja. Baik, jadi kita terus kepada tajuk. Tajuknya spesifik, iaitu bahaya Wahabi dan Syiah. Ini sebenarnya tajuk yang bagi saya mencabar kerana pengalaman saya membentangkan tentang tajuk Wahabi atau tentang tajuk Syiah. Saya dapati masing-masing memerlukan masa tempoh penumpuan yang khusus, mungkin 1.5 jam paling tidak, atau mungkin 2 jam dengan sesi soal jawab. Bahkan saya pernah menghadiri kursus-kursus untuk memahami tentang penyelewengan fahaman Wahabi, penyelewengan fahaman Syiah. Saya ingat 1 hari sahaja diperuntukkan untuk menerangkan tentang fahaman Wahabi, dan hari kedua barulah diperuntukkan untuk menerangkan tentang fahaman Syiah. Jadi oleh kerana digabungkan bahaya Wahabi dan Syiah dalam kuliah Maghrib sepatutnya, tapi kita telah anjak ke pukul 9 malam, dan mungkin kuliah pun tidak akan pergi lebih daripada 1.5 jam ataupun mungkin hanya sekadar 1 jam sahaja. Maka saya cuba kompreskan, memetik perkara-perkara yang penting dalam tajuk ini, iaitu tajuk bahaya Wahabi dan Syiah. Baik, di slide saya ini saya menunjukkan persamaan, sebenarnya persamaan yang ada antara kedua-dua fahaman ini, iaitu kedua-duanya adalah sama-sama ahlul bid'ah, ahlul bid'ah. Berarti mereka membuat penyelewengan-penyelewengan yang lari daripada ajaran asal yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka hasil daripada bid'ah tersebut, maka kedua-dua fahaman ini, Wahabi dan juga Syiah, mereka sama-sama cenderung kepada sikap takfiri. Sikap cenderung untuk mudah mengkafirkan umat Islam yang luar dari aliran mereka. Bermakna golongan Wahabi cenderung mengkafirkan selain daripada Wahabi. Demikian juga golongan Syiah juga cenderung untuk menganggap kafir orang yang luar daripada fahaman Syiah. Dan natijah daripada bid'ah ini juga, maka kedua-dua fahaman Wahabi dan Syiah ini sama-sama kurang hormat ataupun tidak hormat langsung kepada insan-insan yang mulia di dalam agama, seperti kepada Rasulullah SAW sendiri. Tapi ini secara umum, tidak secara maksudnya secara kes-kes tertentu, bukan maknanya secara umum begitu, tidak, secara umum Wahabi dan juga Syiah masih lagi menghormati kepada Rasulullah SAW. Tetapi ada tempat-tempat tertentu didapati mereka tidak hormat kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabat, ataupun kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya tidak hormat kepada para alim ulama, kepada imam-imam dan sebagainya. Ini antara persamaan antara kedua-dua fahaman ini, Wahabi dan Syiah. Pertama, sama-sama ahlul bid'ah, sama-sama cenderung kepada sikap takfiri, menganggap kafir umat Islam yang luar dari aliran mereka, dan sama-sama tidak hormat atau kurang hormat kepada insan-insan yang mulia di dalam agama, dan seterusnya. Oleh kerana itu, mereka juga menjadi punca perpecahan di kalangan umat Islam, dan bahkan boleh jadi punca kepada sikap ekstrim ataupun terorisme di dalam beragama. Tetapi walaupun demikian, ada perbezaan yang ketara juga antara fahaman Wahabi dan Syiah. Misalnya, walaupun kedua-dua golongan ini membuat bid'ah dalam agama, mengubah ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, tetapi dalam bab bid'ah misalnya, Wahabi kita boleh katakan over allergic dengan bid'ah.
dia terlampau allergik dengan bid'ah sehingga perkara baharu yang tidak bercanggah dengan agama, perkara baharu yang baik pada neraca hukum juga ditolak oleh Wahabi dengan menganggap bahawa perkara baharu itu adalah bid'ah yang sesat. Yang nanti kita akan terangkan insya-Allah. Sementara Syiah sebaliknya. Syiah dalam bab bid'ah, mereka terlampau lenient, terlampau longgar, terlampau inovatif di dalam melakukan perkara-perkara baharu di dalam agama hinggakan ke tahap perkara-perkara baharu yang bercanggah dengan hukum, yang bertentangan dengan syarak pun mereka anggap itu baik. Contohlah ya. Nanti kita akan terangkan juga tentang Syiah ini, punca kenapa lahirnya fahaman Syiah. Kita dapati misalnya menghina kepada orang Islam itu perkara yang haram. Tetapi oleh kerana ketaksuban yang ada pada golongan Syiah, mereka menganggap menghina, mencaci maki sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang mulia, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, mencaci maki kepada dua orang sahabat yang mulia ini dianggap satu perkara yang baik oleh golongan Syiah. Padahal jelas ini perkara bid'ah, ya, tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Mencaci maki kepada orang Islam biasa pun itu sudah dianggap sebagai satu bentuk kefasikan, ya, kerana mencaci orang mukmin itu satu bentuk kefasikan. Apatah lagi mencaci kepada dua orang sahabat Nabi yang mulia yang dimahkamkan jasad mereka di sisi Nabi SAW, yang Nabi SAW pernah berpesan, iqtadu bil lazaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar, hendaklah kamu ikut dengan dua orang selepas daripada aku, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Yang macam itu Syiah buat bid'ah yang menghalalkan, bahkan menganggap baik mencaci maki kepada dua orang sahabat ini. Dan langsungan daripada itu juga Syiah misalnya menganggap baik aktiviti meratap, memukul badan, melukakan badan sendiri kerana kononnya menyesal, merasa sedih, menzahirkan kesedihan dengan kematian Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu kerana terbunuh di peristiwa Karbala. Lalu mereka itu memukul badan mereka dengan benda-benda tajam sehingga berdarah dan sebagainya. Ini dianggap baik. Sedangkan ini bid'ah yang haram, yang bercanggah dengan syarak. Dan lagi mereka menghalalkan nikah mut'ah, sedangkan nikah mut'ah itu telah diharamkan oleh syariat, ya, dalam agama kita, sehinggalah selama-lamanya, sehinggalah ke hari kiamat insya-Allah. Kerana itu tidak ada beza, ya, dengan perzinaan. Ia hanyakan perzinaan yang dijanjikan bayaran dan tempoh yang tertentu, tapi dihalalkan, ya, oleh golongan Syiah. Jadi dalam bab bid'ah ini mereka berada pada dua kedudukan yang sangat bertentangan, ya. Kalau Wahabi terlampau allergik, perkara baharu yang baik, sambut Maulid Nabi, berqasidah, berselawat salam tarawih misalnya, ya, melakukan majlis berkumpul untuk bertahlil dan berzikir, itu dianggap oleh mereka sebagai bid'ah yang sesat. Sementara Syiah, sebagaimana kita sebutkan tadi, memang benda itu, perbuatan-perbuatan itu jelas-jelas haram, melanggar hukum, dianggap oleh mereka sebagai perkara yang baik. Jadi dia bertentangan. Contohnya juga misalnya dalam bab tidak hormat kepada insan-insan yang mulia, kita dapati secara umum, ya, Syiah mereka tidak hormat kepada majoriti sahabat-sahabat Nabi. Kita boleh kata just a handful, ya, mungkin hanya beberapa orang sahaja sahabat Nabi yang terselamat daripada cercaan dan juga penghinaan golongan Syiah. Yang lain-lain itu dicerca, dianggap munafik, dianggap fasik, bahkan lebih teruk ada golongan Syiah yang melampau mereka sehingga menganggap kafir kepada sahabat-sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in. Sementara sebahagian pula daripada golongan Wahabi, mereka dengan sahabat, okey, secara umumnya mereka sama seperti kita, ahli sunnah wal jamaah, hormat kepada sahabat, walaupun nanti kita akan lihat ada juga tempat-tempat yang Wahabi juga tidak hormat kepada sahabat Nabi. Tapi secara umum mereka hormat kepada sahabat Nabi, tetapi ada sikap yang cenderung kepada tidak hormat pula kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu ada perbezaan, ya. Sedangkan kita ahli sunnah wal jamaah,
kita itu mengambil jalan yang seimbang sebagaimana yang dianjurkan oleh agama, dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita itu mengasihi kepada keluarga keturunan Nabi SAW. Dalam masa yang sama juga kita menghormati kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, walaupun sesama sahabat mereka pernah berlaku pertikaian, berlaku persengketaan, bahkan membawa kepada peperangan sebagaimana yang kita ketahui. Namun sikap kita ahli sunnah wal jamaah tidak sampai kita mengotorkan lidah kita untuk mencerca para sahabat, sedangkan Allah Ta'ala telah selamatkan tangan kita dari darah mereka. Maknanya kita tidak hidup di zaman itu, yang mana kita tidak terlibat dengan fitnah peperangan yang membabitkan sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Maka janganlah pula kita kotorkan lidah kita itu dengan mencerca diri peribadi para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Baik, jadi kita mulakan sedikit dengan Wahabi terlebih dahulu, sebab kita nak tahu bahaya Wahabi dan Syiah. So kita nak kena faham juga ya, yang dikatakan Wahabi dan Syiah ni bagaimana. Kita mulai dengan Wahabi terlebih dahulu. Wahabi ni sebenarnya apa masalah dia? Yang dikatakan bahaya itu apa masalah dia? Untuk menjawab soalan ini, kita kena faham juga apakah dia makna Wahabi. Apakah ciri-ciri yang ada pada golongan Wahabi? Dan apakah ciri-ciri ini sesuai dengan ajaran Islam Ahlus Sunnati wal Jamaah ataupun tidak? Kerana apa-apa pun ajaran yang menyeleweng daripada pegangan Ahlus Sunnati wal Jamaah, biasanya dia tidak menyeleweng 100%. Ada tempat-tempat yang dia menyeleweng dan dia bercanggah, yang itu wajib kita tolak dan kita terangkan kepada orang ramai supaya dijauhi. Tapi ada juga tempat-tempat yang masih lagi mereka itu sama seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka yang demikian itu kita tidak tolak. Maknanya bukan semua pegangan Wahabi itu bercanggah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak. Ada yang masih selari. Demikian juga tidak semua ajaran Syiah itu bercanggah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada yang masih selari. Tapi yang kita nak fokusnya yang bercanggah itu supaya dapat dijauhi. Baik. Berkaitan dengan Wahabi ini, ada juga sebagian umat Islam dia agak simplistik ya. Dia misalnya mengatakan Wahabi ini adalah yang tak baca kunut subuh misalnya. Itu tidak tepat ya, kerana soal baca kunut subuh atau tidak ini adalah soal yang khilafiyah. Soal khilaf di kalangan para ulama, para fuqaha. Sebahagian ulama seperti dalam mazhab kita sendiri, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, guru beliau Imam Malik rahimahullah ta'ala menfatwakan bahawa kunut subuh itu sunat ya, dapat pahala dibaca. Sementara mazhab seperti mazhab Hanafi, mazhab Hambali berfatwa bahawa kunut subuh itu tidak sunat dibaca. Jadi boleh jadi yang tidak baca kunut subuh itu dia bertaklid kepada mazhab Hanafi ataupun mazhab Hambali, tidak semestinya dia Wahabi. Jadi untuk terlampau simplistik mengatakan siapa tidak baca kunut subuh dia Wahabi, itu tidak tepatlah ya. Mungkin kalau kita nak kaitkan kunut subuh dengan Wahabi adalah orang yang terpengaruh dengan fahaman Wahabi ini, dia sempit dalam bab ini ya. Dia bila dia menganggap yang betul adalah pandangan yang mengatakan bahawa membaca kunut subuh itu tidak sunat, ada yang sampai ke tahap membid'ah sesatkan membaca kunut subuh. Maknanya dia anggap siapa yang baca kunut subuh tu buat bid'ah yang berdosa. Ini sebahagian daripada karakter sebahagian Wahabi. Saya tak berani kata semua sebab saya perhatikan kalau yang berfahaman Wahabi itu dia agak luas pengajian dia, dah tinggi dia punya kajian dia, itu dia mungkin tidak lagi menyebutkan diri dia dengan isu kunut subuh dan sebagainya. Dia pun tahu bahawa itu sebenarnya adalah isu yang khilaf di kalangan para ulama, isu yang ada ruang untuk kita berlapang dada. Ataupun ada mungkin sebahagian mengatakan Wahabi itu tak mau buat kenduri arwah. Sebenarnya itu bukan isu. Setengah orang dia confinekan isu Wahabi ini terlampau on the surface sangat. Dia ingat kalau yang mana tak buat kenduri arwah tu maka dia Wahabi. Yang mana buat kenduri arwah maka dia bukan Wahabi. Actually itu hanya isu ranting saja. Bahkan di kalangan umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah juga mereka tidak rigid dalam bab ini. Mereka lihat kepada keadaan. Yang dikatakan kenduri arwah itu sebenarnya apa. Kalaulah kenduri arwah itu sebenarnya adalah nama untuk merujuk kepada perkumpulan untuk meratap kematian si mati, itu jelas haram kerana itu dinamakan an-niyahah. An-niyahah ini meratap, itu hukumnya haram. Ataupun kalau kenduri arwah itu sengaja just nak kumpul-kumpul untuk membesarkan urusan kematian, itu hukumnya makruh.
ataupun kenduri arwah itu ada melibatkan aktiviti yang haram seperti untuk menjamu orang makan itu digunakan duit anak yatim misalnya, maka ia bertukar menjadi haram. Tapi kalau ia dimaksudkan kenduri arwah itu hanya sekadar jiran tetangga dijemput untuk sama-sama berzikir, bertahlil, membaca Quran, kemudian tuan rumah misalnya menjamu makan dengan niat ini sedekah bagi pihak si mati, maka yang demikian itu sunat pada sudut perbuatannya itu. Jadi bukan isu sangat kenduri arwah itu, tetapi isu yang lebih besar adalah percanggahan dalam perkara-perkara asas. Jadi sebenarnya Wahabi ini adalah secara asasnya mereka yang mengikut kepada manhaj, kepada metod Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, ya. Jadi sebenarnya nama Wahabi itu bukan nama pengasasnya, nama ayah kepada pengasas, ya. Pengasas gerakan Wahabi namanya adalah Muhammad. Nama ayah beliau Abdul Wahhab. Tetapi agak biasa juga dinisbahkan kepada nama ayah. Ini bukan satu perkara yang pelik. Yang mana Syekh Abdul Wahhab ini hidup sekitar tahun 1115 Hijrah sehinggalah 1206 Hijriah bersamaan, ya. So kita dapat gambaran sekarang kita 2020. Syekh Abdul Wahhab hidup sekitar 1703 Masihi sehingga 1793 Masihi. Yang mana beliau, ya, pengasas gerakan Wahabi ini nampaknya jelas menjadikan tokoh kurun ke-8 Hijrah ataupun kurun ke-12 Masihi, iaitu Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah. Itulah yang dijadikan sebagai rujukan tertinggi mereka. Dalam memahami ajaran Islam, mereka sangat kagum dengan fatwa-fatwa, dengan pendirian yang dipegang oleh Al-Imam Ibn Taymiyah. Jadi ini golongan Wahabi, ya. Tak semestinya Wahabi golongan yang suka baca buku Syekh Abdul Wahhab, ataupun Wahabi ni mesti dia pernah mengaji dengan Syekh Abdul Wahhab. Tidak semestinya begitu. Sebab ada orang kata, kenapa pula saya Wahabi? Saya buku Syekh Abdul Wahhab pun saya tak pernah baca. Saya pun tak pernah mengaji dengan beliau. Memanglah, ya, beliau pun dah tak hidup di zaman kita ini. Tetapi yang penting adalah melihat kepada manhaj. Ya, manhaj itu ada persamaan dengan golongan yang ikut kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, maka itulah yang dikatakan Wahabi. Kemudian Syekh Abdul Wahhab dan juga Ibn Taymiyah ini kita kena ingat, ya, mereka kedua-duanya bukan salaf. Kerana golongan Wahabi ini gemar juga menggelarkan diri mereka sendiri sebagai salafi. Kerana salafi ini dari segi maknanya bagus, ya. Salafi berarti pengikut salaf. Salaf dalam konteks yang kita bincangkan adalah generasi awal umat Islam yang baik-baik, sahabat Nabi, ya, murid mereka itu tabi'in, murid kepada orang yang mengaji dengan sahabat Nabi iaitu tabi'in. Ini kita sebut sebagai salaf ataupun salafus soleh. Jadi salafi yang mengikut kepada 3 generasi awal ini tentulah baik. Tetapi itu hanya sekadar nama semata-mata. Praktiknya sebenarnya tidak, ya. Wahabi tidak salafi. Kerana mereka tidak directly mengikut kepada generasi salaf, ya. Yang kita maksudkan dari segi pegangan. Selalu mereka kata, kita tidak salaf dari segi zaman, Ustaz. Kita salaf dari segi pegangan. Maknanya apa? Maknanya mereka pun sedar. Kita sedarkan, ada sebahagian tak sedar. Saya pernah dengar mereka katakan salaf adalah Al-Imam Ibn Taymiyah. Salaf adalah Syekh Abdul Wahhab. Itu tak betul. Kerana salaf adalah sama ada sahabat Nabi, ataupun sahabat dan tabi'in, ataupun sahabat tabi'in dan tabi'in, ataupun sepaling jauh, dikatakan 500 tahun pertama Islam itu masih dianggap salaf. Selepas 500 tahun pertama itu baru dianggap sebagai khalaf, ya, generasi yang kemudian. Ikutlah mana-mana takrif daripada takrif salaf, Al-Imam Ibn Taymiyah terkeluar dari definisi salaf. Apatah lagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang lebih terkemudian lagi, memang bukan salaf. Maka kalau mengikut kepada fatwa Al-Imam Ibn Taymiyah, mengikut kepada pendirian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang bercanggah dengan pegangan salaf, sebagaimana yang diwarisi daripada satu generasi ke satu generasi sampai kepada salaf, sampai kepada Nabi SAW, maka adalah satu bentuk pengeliruan untuk mengatakan mereka yang mengikut itu sebagai salafi. Baik. Ada juga sikit kekeliruan, ataupun pengeliruan. Mereka yang mengatakan sebenarnya Wahabi yang menyeleweng itu bukannya
pengikut pada Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, tetapi pengikut pada satu orang Khawarij, iaitu yang bernama Abdul Wahhab bin Rustum. Dia memang sesat sebab dia Khawarij yang mengkafirkan umat Islam yang melakukan dosa. Kemudian dia ni memang Khawarij sebab dia ni memberontak melawan pemerintah umat Islam. Dan namanya sesuailah Abdul Wahhab. Jadi pengikutnya adalah Wahabi. Sedangkan kami ikut kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang mana beliau bukan Khawarij. Kerana pegangan beliau tidak mengkafirkan umat Islam yang melakukan dosa. Khawarij dia mengkafirkan orang buat dosa. Kemudian kita tidak memberontak terhadap pemerintah umat Islam. Sedangkan ciri Khawarij dia memberontak, keluar daripada ketaatan. Kemudian nama pengasas kami adalah Muhammad, bukannya Abdul Wahhab. Nama beliau Muhammad bin Abdul Wahhab. Sepatut kalau kami ikut beliau, kami ni Muhammadi. Kami bukannya Wahabi. Ini semua usaha-usaha pengeliruan yang remeh sebenarnya. Pertama, Wahabi dianggap Khawarij juga. Bahkan daripada satu sudut lebih teruk daripada Khawarij yang asal. Khawarij yang asal mengkafirkan umat Islam yang melakukan dosa. Maknanya kalau orang tu berzina, kafir. Orang itu minum arak, kafir. Di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, berzina atau minum arak jadi fasik. Kecuali kalau dia menghalalkan. Dia kata berzina itu halal. Atau dia kata minum arak itu halal. Barulah itu menjejaskan keimanan dia. Maknanya dia anggap kafir. Tetapi kalau setakat dia berzina, atau dia minum arak tanpa dia menghalalkan perbuatan itu, dia dihukum fasik di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi kafir di sisi Khawarij. Wahabi sama seperti kita. Wahabi juga tidak sampai mengkafirkan orang yang semata-mata minum arak. Wahabi juga tidak sampai mengkafirkan orang yang semata-mata berzina misalnya. Tetapi kenapa kita kata ada ciri-ciri Khawarij pada Wahabi? Kerana ciri-ciri Khawarij adalah mereka itu menganggap kafir orang yang tidak sependirian dengan mereka. Jadi dalam kes ini, walaupun Wahabi tidak mengkafirkan pelaku maksiat, tetapi lebih serius daripada itu, mereka mengkafirkan orang yang tidak buat maksiat. Orang yang doa tawassul, orang yang ambil berkat, tabarruk, orang yang istighatsah kepada Nabi, kepada wali, itu dianggap melakukan kesyirikan. Maka lebih serius daripada Khawarij yang asal. Khawarij yang asal mengkafirkan orang buat maksiat. Wahabi, Khawarij moden, mengkafirkan orang yang buat taat. Kerana tawassul itu anjuran Nabi SAW. Tabarruk, perbuatan para sahabat. Bahkan dianjurkan oleh Nabi SAW juga. Diceritakan dalam Al-Quran. Demikian istighasah. Dibenarkan. Tetapi dianggap syirik oleh Khawarij moden, iaitu Wahabi. Kemudian mendakwa kononnya Wahabi tidak memberontak terhadap pemerintah umat Islam, ini tidak tepat. Ini mungkin di zaman sekarang kita dapati ada orang yang berfahaman Wahabi menyeru supaya kita taat kepada pemerintah, jangan memberontak melawan pemerintah. But that does not change the history. Itu tidak mengubah sejarah bahawa pada zaman awal-awal kebangkitan Wahabi, mereka mengangkat senjata menentang pemerintah Khilafah Uthmaniyah. Kemudian yang paling lucu adalah yang terakhir itu, yang mengatakan kami bukan Wahabi sebab pengasas kami nama Muhammad, bukan nama Abdul Wahhab. Itu macam nak memperbodohkan kita lah, ya, kerana sangat biasa di kalangan orang Arab tidak dinisbahkan kepada nama Muhammad ataupun Ahmad. Kerana asalnya Muhammad atau Ahmad ni nama Nabi kita SAW. Misalnya pengasas mazhab Syafi'i, nama beliau Muhammad. Sepatutnya pengikut beliau Muhammadi, tapi tidak diangkat kepada nama keturunan jadi Syafi'i. Demikian juga pengasas mazhab Hambali, nama beliau Ahmad. Pengikut beliau tidak disebahkan jadi Ahmadi, tapi diangkat kepada nama bapa, iaitu Hambal, jadi Hambali. Maka demikian, nama pengasas gerakan Wahabi adalah Muhammad, tapi tidak disebahkan kepada nama Muhammadi, dinisbahkan kepada nama bapa beliau Abdul Wahhab. Maka jadilah Wahabi, walaupun bapa beliau sebenarnya tidak sama pendirian dengan anaknya. Bapa beliau memang ahli sunnah wal jamaah bermazhab Hambali. Jadi ciri-ciri Wahabi adalah mereka tidak boleh beza dengan bagus, di mana kita itu berpegang dengan zahir dalil. Ada kalanya memang kita kena berpegang dengan zahir sesuatu ayat ataupun hadis, dan di mana kita tidak boleh berpegang dengan zahir. Mereka sentiasa nak berpegang dengan zahir. Makanya mereka ni seolah-olahnya zahiriyah, tapi zahiriyah mereka lebih parah, melibatkan bab-bab akidah.
Kalau Zahiri yang asal, mereka Zahiri dari segi fiqh sahaja. Tapi Wahabi, Zahiriyah mereka tu melarat kepada bab akidah sehingga menetapkan perkara-perkara yang bercanggah dengan akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Kemudian mereka juga keliru tentang makna tauhid dan syirik. Jadi daripada satu sudut, Wahabi dan Ahlussunnah wal Jamaah seia sekata mempertahankan tauhid dan menolak syirik. Itu tak ada beza. Tetapi perkara yang bukan syirik di sisi Ahlussunnah wal Jamaah dituduh syirik oleh Wahabi. Bahkan perkara yang syirik di sisi Ahlussunnah wal Jamaah itu Wahabi tak perasan bahawa itu adalah syirik. Maka mereka terjerumus di situ. Dan mereka juga bertitik tolak daripada keliru dalam memahami dalil. Mereka keliru makna sunnah dan bid'ah. Saya dah sebut tadi, hinggakan perkara-perkara baharu yang tidak bercanggah dengan syarak pun mereka tolak dan mereka tentang. Kemudian ada sebahagian Wahabi keliru tentang jihad. Sehingga berperang membunuh orang Islam dianggap jihad. Dan mereka juga Wahabi, antara ciri mereka tidak konsisten dalam bab ikut ijma'. Kalau di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, ikut ijma' itu wajib. Haram melanggar ijma'. Tapi Wahabi dia tak konsisten. Kalaulah misalnya ijma' itu sesuai dengan kecerondongan dan juga pendirian dia diikut, dia kata ini adalah ijma' ulama'. Tetapi kalaulah ijma' itu tidak sesuai dengan pendirian dia, maka dia melanggar ijma' tersebut dan lain-lain. Baik, sekarang kita pergi kepada Syiah. Jadi Syiah apa masalahnya? Sama juga. Untuk kita tahu apa masalah Syiah ni, kita kena faham apa makna Syiah, apakah ciri-ciri Syiah, dan adakah ciri-ciri yang ada pada golongan Syiah ini sesuai dengan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah ataupun bertentangan. Sama sebagaimana Wahabi tadi, kalau mana pegangan Syiah, amalan Syiah yang bercanggah dengan Ahlussunnah wal Jamaah itu wajib kita tolak dan kita terangkan supaya dijauhi. Tetapi kalau ada amalan Wahabi, pegangan Wahabi, amalan Syiah, pegangan Syiah yang tidak bercanggah dengan pegangan Ahlussunnati wal Jamaah, maka itu tidak ditolak. Tak bolehlah kita kata ini Wahabi punya ustaz. Yalah, tapi Ahlussunnah pun pegang benda yang sama. Ataupun ini daripada Syiah lah ustaz. Ya, tapi Ahlussunnah wal Jamaah juga pegang benda yang sama. Jadi dalam kita memahami bahaya Wahabi dan Syiah, kita perlu pandai membezakan di manakah yang dikatakan penyelewengan mereka, supaya kita tidak menolak secara membuta tuli, padahal yang mereka amalkan itu ada sebahagiannya masih selari dengan ajaran Islam Ahlussunnati wal Jamaah. Baik, apa makna Syiah? Syiah dari segi asal bahasanya merujuk kepada penyokong. Maknanya kalau dalam konteks sukan sekarang misalnya kalau perlawanan bola sepak, mungkin ada Syiah Selangor, ada Syiah Kedah, ada Syiah Johor. Maknanya apa? Maknanya penyokong tim Selangor, penyokong tim Kedah, penyokong tim Johor dalam perlawanan bola sepak. Itu Syiah. Ataupun dalam politik misalnya, sekarang ni ada Syiah PN, Perikatan Nasional. Ada Syiah PH, penyokong kepada Pakatan Harapan dan sebagainya. Itu asal makna Syiah adalah penyokong atau grup puak macam tu, atau kumpulan. Tetapi dari segi istilah dia lebih khusus. Bukan sebarang penyokong disebut Syiah dari segi istilah. Dari segi istilah Syiah merujuk kepada umat Islam yang secara politik menyokong Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Jadi kalau setakat sayang kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kasih kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, hormat kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, itu masih belum Syiah dari segi istilah. Tapi dari segi istilah ni, Syiah ini menyokong dari segi politik. Mereka menyokong Sayyidina Ali sebagai khalifah. Bukan itu sahaja. Lebih daripada itu adalah, kalau kita lihat dalam kitab Al-Milal wan Nihal, diterangkan bahawa Syiah ini adalah alladzina syaya'u aliyan radhiyallahu anhu 'alal khusus. Mereka ini menyokong Sayyidina Ali secara khusus. Wa qalu bi imamatihi wa khilafatihi nassan wa wasiyatan, imma jaliyan wa imma khafiyyan. Jadi mereka mendakwa bahawa Sayyidina Ali inilah yang layak jadi imam, jadi pemimpin nombor satu, menjadi khalifah secara nas. Maknanya telah disebut bahawa Sayyidina Ali ini adalah khalifah, atau telah diwasiatkan oleh Nabi SAW bahawa khalifah itu adalah Sayyidina Ali. Itu beza dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah tidak menolak khilafahnya Sayyidina Ali, bahkan menyokong, bahkan mengasihi.
Tetapi tidaklah didakwa bahawa kekhilafan Sayyidina Ali ataupun khalifahnya Sayyidina Ali itu telah dipesan oleh Nabi SAW. Itu bukan pegangan ahli sunnati wal jamaah. Itu dakwaan Syiah untuk menyokong pendirian politik mereka. Jadi ini satu pengajaran juga kepada kita bahawa dalam kita berpolitik, menyokong seseorang menjadi pemimpin, wajib kita menjauhi ta'assub. Jangan kita ta'assub di dalam berpolitik. Kerana sebaik mana, sebagus mana pun seorang pemimpin yang kita sokong sebagai ketua sekarang ini, tidak akan menjadi sebagus dan sebaik Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sepupu Nabi yang sangat alim, menantu Nabi, bapa kepada cucu-cucu Nabi, ahadul mubasysyari nabil jannah, salah seorang sahabat yang dijamin masuk syurga. Kalau disokong orang sedemikian alim, lagi berani, lagi gagah perkasa, tentulah tak salah pilihan kita kalau kita menyokong Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebagai pemimpin. Takkanlah pemimpin kita zaman sekarang, sebaik mana pun dia, boleh menandingi kehebatan, kebaikan, kelayakan Sayyidina Ali. Poinnya apa? Dalam keadaan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu begitu berkelayakan menjadi pemimpin, masih lagi ketaksupan kepada kepimpinan beliau membawa kepada penyelewengan, membawa kepada kesesatan. Apatah lagi ketaksupan kepada pemimpin di zaman kita. Lalu orang Syiah ini beriktikad, berkeyakinan, ini ciri Syiah ya, kita ahli sunnah masih terima Sayyidina Ali sebagai khalifah, tak ada masalah. Tapi mereka juga beriktikad, pertama yang berbeza, mereka menganggap khalifahnya Sayyidina Ali itu telah dipesan oleh Nabi SAW. Dan yang kedua, mereka mendakwa bahawa kepimpinan itu tak akan keluar daripada zuriat keturunan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Hanya zuriat keturunan Sayyidina Ali sahaja yang layak memegang jawatan khalifah. Sekiranya jawatan khalifah itu terlepas daripada tangan keturunan Sayyidina Ali, dakwa golongan Syiah, maka itu kerana kezaliman yang dilakukan oleh golongan lain. Ataupun kerana keturunan Sayyidina Ali sedang bertaqiyah, sedang berpura-pura. Sebenarnya dia tahu dia sepatutnya pegang jawatan itu, tapi dia sendiri berpura-pura bagi orang lain pegang. Maka oleh kerana itulah mereka membenci kepada para sahabat. Kerana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, Sayyidina Ali tidak. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, Sayyidina Ali tidak. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu menjadi khalifah, Sayyidina Ali tidak. Jadi dianggap sahabat-sahabat ini menzalimi kerana merampas so-called hak Sayyidina Ali kepada jawatan khalifah ini. Ibn Hazm Az-Zahiri, ini tokoh mazhab Zahiri yang saya sebut tadi, Zahiri dari segi fiqh, bukan dari segi akidah. Ibn Hazm Az-Zahiri mengatakan, sesiapa sahaja itu dianggap menyamai Syiah. Bila dia beranggapan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu adalah orang yang paling utama setelah Rasulullah SAW, kita ahli sunnah wal jamaah mengutamakan Sayyidina Ali, tetapi yang paling utama selepas Nabi SAW di kalangan umat kita ini adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan menyerupai Syiah bila mana menganggap hanya Sayyidina Ali dan keturunan beliau sahaja yang lebih berhak menjadi pemimpin umat Islam. Setakat memuliakan Sayyidina Ali, masih ahli sunnah wal jamaah. Jadi jangan kita dalam kita menolak Syiah sampai kita tak tahu apa tempat yang kita tolak Syiah. Ini tak boleh, ni hormat Sayyidina Ali, ni Syiah. Tak, hormat Sayyidina Ali bukan Syiah. Bahkan ada orang terlampau sensitif di dalam menolak Syiah, sehingga kan tongkat Ali pun katanya elemen Syiah, kacip Fatimah pun ini adalah pengaruh Syiah. Itu dah terlampau fobia sangat. Atau bubur Ashura misalnya, ada orang kata tak boleh kita kacau bubur Ashura pada hari 10 Muharram. Kenapa? Kerana itu adalah amalan Syiah. Pertama, wallahu alam, setakat saya kursus tentang penyelewengan Syiah, belum pernah saya jumpa jurulatih ataupun trainer mengatakan penyelewengan Syiah adalah kerana mereka mengamalkan kacau bubur Ashura. Saya belum jumpa. Kalau penyelewengan Syiah kerana menghina sahabat Nabi, kerana menghalalkan meratap, kerana menghalalkan nikah mut'ah, kerana beriktikad ada namanya raj'ah, kerana misalnya Syiah ini ada yang sampai mempertikaikan Al-Quran, kata di Al-Quran yang ada pada umat Islam sekarang ni tak betul. Itu antara penyelewengan Syiah yang pernah saya belajar lah ya. Saya berkursus begitu. Tapi saya tak pernah lagi diajar oleh trainer penyelewengan Syiah adalah hari 10 Muharram mereka kacau bubur Ashura.
Wallahualam ya, salah yang mendakwa boleh bawa kitab Syiah yang mana, ulama Syiah yang mana menganjurkan bubur Ashura tu, mungkin boleh kongsikan dengan kami. Cuma saya secara peribadi rasa agak lucu kerana saya tahu pada 10 Muharram Syiah sedang melakukan bid'ah yang sesat, iaitu perbuatan meratap. Ya, ada saya seorang kawan saya belajar di India, dia kongsi pengalaman dia. Dia sengaja berpakaian seperti pelancong sebab dia nak tengok orang Syiah buat apa pada hari Ashura, pada hari yang kita umat Islam melakukan puasa sunat. Mereka memenuhi jalan raya dengan perbuatan aktiviti memukul badan mereka sendiri sehingga berdarah. Ya, kata dia, dia bau di jalan tu dengan bau hanya darah saja. Jadi saya secara fikiran logik lah ya, kalau dah itu bid'ah yang dilakukan oleh Syiah pada hari Ashura, saya tak nampak mereka ada masa untuk kacau bubur Ashura ya, dengan badan luka sana sini, kepala berdarah-darah tu, bila masa agaknya mereka nak kacau bubur Ashura. Walhasil, penolakan kita kepada penyelewengan Syiah ni biarlah bertempat ya, jangan menolak Syiah tu membuta tuli sehingga amalan-amalan yang dibenarkan oleh syarak pun didakwa sebagai berasal dari Syiah, didakwa sebagai haram dan sebagainya. Baik, sejarah kemunculan Syiah sebagaimana kita sebutkan tadi, asalnya sokongan politik terhadap Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tetapi sokongan politik ini bertukar menjadi ketakzuban yang mengubah prinsip-prinsip, mengubah kepercayaan-kepercayaan dan juga amalan-amalan agama. Mereka menganggap khalifahnya Sayyidina Ali itu telah ditentukan oleh SAW untuk Sayyidina Ali dan keturunan Sayyidina Ali sahaja. Lalu mereka menuduh para sahabat lain yang mulia dituduh sebagai khianat kepada amanah Nabi SAW. Lalu ada yang sampai mengatakan sahabat Nabi menjadi murtad, menjadi kafir selepas kewafatan Nabi SAW, kecuali beberapa orang sahabat sahaja yang tidak murtad. Ini serius ya. Ini takfiri. Ini sikap mengkafirkan orang Islam, bahkan bukan calang-calang orang Islam yang dikafirkan, ini orang-orang Islam yang mulia di dalam agama kita, itu para sahabat yang menjadi penyampai agama kepada umat Islam yang seterusnya. Baik, jadi asalnya berlakulah pertikaian tentang khilafah dan sebagainya, tapi pertikaian itu masalahnya bertukar menjadi fanatik. Sebab itulah saya sekali lagi ingatkan, kita dalam berpolitik, politiklah, tapi jangan fanatik sangat. Jangan diangkatkan itu inilah ya, kerana parti politik kita dengan malaikatnya, dengan apanya, benda-benda yang direka-reka begitu, jangan. Takut nanti berulang peristiwa Syiah ini menjadi menyeleweng kerana ketaksuban politik. Jadi yang popular dalam kalangan Syiah ni adalah aliran Sabaiyah. Ini aliran yang sangat melampau yang mengkultuskan berlebih-lebihan, mensucikan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Bahkan ada Syiah yang sangat gulu, yang sangat melampau sehingga meletakkan pada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketuhanan. Ini lagi satu beza antara yang ketara antara fahaman Wahabi dan juga fahaman Syiah. Wahabi dia terlampau sensitif, sehingga kan kalau kita muliakan Nabi SAW dianggap syirik, kalau kita itu ada meminta berkat daripada para wali dianggap syirik. Dia terlampau sensitif sangat. Sementara Syiah pula terlampau tidak sensitif, sehingga meletakkan sifat ketuhanan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sedangkan meletakkan sifat ketuhanan selain pada Tuhan, tak kisahlah, jangan katakan Sayyidina Ali, bahkan kalau meletakkan sifat ketuhanan kepada Nabi sekalipun tak boleh. Itu hukumnya haram dan syirik, menjadi kafir lah kalau begitu. Bukan setakat bid'ah lagi, ini bid'ah yang membawa kepada kufur. Jadi itu dua ekstrim. Satu yang bukan syirik pun dibantainya kata syirik, bahkan angkat tangan berdoa tepi kubur pun kadang dianggap syirik. Padahal itu amalan daripada Rasulullah SAW, berdoa di tepi kubur. Tapi di sebelah sini pula, sehingga menuhankan manusia itu dianggap satu benda yang baik. Padahal itu jelas-jelas adalah syirik. Yang mana pengasasnya adalah Abdullah bin Sabah, yang popular dengan sebutan Ibn As-Sauda. Atau dalam segi bahasanya adalah anak kepada perempuan hitam. Beliau sebenarnya seorang Yahudi dari Yaman. Yaman kita tahu orang-orangnya ramai yang berkulit agak gelap lah. Atau sebagainya memang gelap betul kulit mereka.
yang mana dia ni pura-pura masuk Islam. Ini masalahnya. Bila tidak ada keikhlasan, dia bawa mudarat yang besar. Ada saja orang Yahudi yang masuk Islam dengan ikhlas, jadi mukmin yang baik. Tapi Abdullah bin Sabah ni dia masuk Islam dengan tujuan mendapat posisi kedudukan. Apabila tidak diberi oleh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dia menjadi satu dendam kepada dia. Dia menyebarkan fitnah, pemberontakan, sehingga akhirnya kita semua tahu sahabat Nabi yang mulia Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dibunuh oleh pemberontak ketika sedang membaca Al-Quran. Ini bahaya terlampau emosi dalam berpolitik, sehingga boleh dimanipulate, disalahgunakan oleh orang-orang yang berkepentingan. Jadi Abdullah bin Sabah dia jadikan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu sebagai ikon. Dia ada agenda dia, tapi dia tahu dia sendiri tidak ada karisma, dia sendiri tidak ada sokongan. Maka dia mengidolakan Sayyidina Ali untuk menjadi dorongan kepada pengikut dia, mengikut arahan dia. Jadi Sayyidina Ali ini dimangsakan oleh golongan Syiah. Padahal Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebagaimana yang kita tahu antara salah seorang pemimpin umat Islam ahli sunnati wal jamaah, tapi telah dijadikan ikon secara batil oleh Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah adalah ahlul bid'ah. Dia orang pertama yang buat bid'ah, mewajibkan kepimpinan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Padahal sebelum daripada itu, kepimpinan dalam Islam dianggap satu perkara yang dimusyaratkan. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu nanti jadi khalifah, dimusyaratkan di kalangan umat Islam, Muhajirin dan Ansar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan isyarat daripada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dengan pemilihan daripada beberapa sahabat. Tiba-tiba Abdullah bin Sabah ini memainkan sentimen politik, mengatakan sebenarnya kepimpinan hanyalah kepimpinan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan berpendapat bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ini adalah wasi, orang yang dilantik secara spesifik oleh Nabi SAW sebagai khalifah, dan beliau membuat bid'ah yang sangat tercela, iaitu mencela, memaki, menghina kepada sahabat-sahabat yang mulia, iaitu Khulafa' ar-Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu ajma'in, dan pada sahabat yang lain. Dan dia juga membuat bid'ah meyakini adanya raj'ah. Raj'ah ni asalnya kembali, rujuk itu kembali. Jadi raj'ah di sini maksudnya apa? Sebelum kiamat lagi katanya akan dibangkitkan musuh-musuh Sayyidina Ali lah, so-called musuh-musuh Sayyidina Ali ni. Dia akan dibangkitkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, apalagi Sayyidina Muawiyah. Ini semua akan diazab, akan diseksa sebelum daripada kiamat lagi mereka akan dibangkitkan. Ini adalah pemikiran-pemikiran yang bid'ah, yang sesat, bukan bid'ah hasanah ini. Ini jelas bid'ah yang dhallah, yang dhalalah yang dibuat oleh Abdullah bin Sabah. Jadi ciri-ciri Syiah ini yang menyebabkan Syiah ni bahaya. Pertama, dia dibina atas ketaksupan yang melampau kepada kumpulan atau kelompok yang berpunca daripada ketaksupan kepada kecenderungan politik. Politik tak ada masalah, tapi taksub itu yang membawa kepada ekstremisme, bahkan membawa kepada terorisme di dalam agama. Jadi dia tak salah kalau kita katakan fahaman Syiah ni dia thrive on hatred. Dia berkembang subur di atas kebencian yang dipupuk daripada lebih 1000 tahun yang lalu. Ini sebenarnya persengketaan yang dah lama. Kenapa disuburkan lagi? Kalau kita ahli sunnah wal jamaah senang, ma jara bainal ashabi naskutu. Apa yang berlaku antara para sahabat kita diam, kita tak campur tangan. Kita percaya masing-masing bertindak atas ijtihad masing-masing, dan masing-masing itu akan menjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tugas kita untuk menghukum para sahabat dengan sesat, dengan fasik, dengan munafik, na'udzubillah min zalik. Jangankan kata sahabat Nabi, bahkan sesama umat Islam yang sezaman dengan kita pun tak semudah itu kita nak menghukum mereka sebagai fasik, sebagai munafik dan sebagainya. Jadi ketaksupan ini yang asalnya puncanya politik, dia menular kepada prinsip-prinsip kepercayaan dan juga amalan-amalan agama. Asalnya taksub politik saja, kemudian melarat pula kepada amalan. Contohlah, saya teringat dahulu
ada satu masa lah, tak apa saya tak ingat dia punya perjuangan dia tu. Tapi dia menyeru supaya pada hari Jumaat masing-masing pakai pakaian dengan warna tertentu. Saya tak ingatlah, mungkin warna kuning atau warna hitam, warna apa. Padahal itu bid'ah. Kerana dalam Islam, yang sunat kita pakai pada hari Jumaat adalah pakaian yang berwarna putih. Jadi atas ketaksupan politik, yang disuruh orang pakai hitam, katakan. Kita besok hari Jumaat kita semua pakai hitam. Jadi ini ciri-ciri yang nak menuju kepada menukarkan kecenderungan politik kepada bid'ah dalam amalan dan juga kepercayaan agama. Dan ia boleh melarat sehingga mengkafirkan umat Islam yang tidak sealiran. Pada sudut itu ada persamaan antara Syiah dan Wahabi. Kedua-duanya cenderung kepada takfiri, cenderung kepada mengkafirkan umat Islam tidak sealiran. Memang saya tahu kawan-kawan kita yang fahaman Wahabi akan bantah. Ya, dan bahkan saya pernah dibantah, mana ada ustaz, mana ada Wahabi yang mengkafirkan. Mereka sebenarnya tidak baca kitab-kitab yang ditulis oleh tokoh-tokoh mereka sendiri. Yang kitab-kitab yang menjadi rujukan besar dalam pegangan Wahabi, mereka tak baca. Mereka cuma ambil satu dua, misalnya ustaz-ustaz yang ada di Malaysia yang dikaitkan dengan fahaman Wahabi. Dia kata, mana pernah ustaz ni mengkafirkan? Pertama, mungkin dia tak terlepas pandang bahawa ustaz itu juga pernah berpegang dengan pegangan yang mengkafirkan umat Islam yang tidak sepandangan, atau boleh jadi ustaz itu sendiri tidak terlibat dengan aktiviti mengkafirkan, tetapi kita tidak bercakap tentang ustaz, kita bercakap tentang fahaman Wahabi itu. Jadi kalau fahaman Wahabi, kita rujuk kepada kitab-kitab Wahabi. Dalam kitab-kitab Wahabi nanti kita akan terangkan, memang jelas ada unsur-unsur takfiri. Baik, seterusnya, asas yang paling sentral, yang paling basic, yang paling menular sekali dalam doktrin Syiah ini adalah imamah, al-imamah. Kalau sekarang ni kita ada satu gerakan Hizbut Tahrir. Kalau Hizbut Tahrir, kita ingat apa? HT, kita ingat apa? Khilafah. Itu doktrin yang paling asas, yang paling sentral dalam Hizbut Tahrir adalah menghidupkan kembali khilafah. Itu ada perbincangan yang lain tentang Hizbut Tahrir. Tapi kalau Syiah, ada sikit sebanyak persamaan daripada sudut sama-sama berkaitan dengan kepimpinan. Kalau Hizbut Tahrir disebut khilafah, kalau Syiah adalah al-imamah, tentang keimaman. Hampir semua ajaran Syiah, baik perkara usul iaitu akidah maupun perkara furu' iaitu syariah, mesti dikaitkan dengan imamah. Contohlah, agak macam lucu tapi sebenarnya itu satu benda yang sangat tak bagus. Kita kalau umat Islam Ahli Sunnah wal Jamaah nak masuk tandas, apa kita buat? Sunatnya kita tutup kepala, kita baca doa masuk tandas. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tapi kalau Syiah, yang mereka katakan kononnya sunat ketika berada dalam tandas, adalah mencaci maki kepada Sayyidina Abu Bakar dan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma. Bayangkan, politik pun sampai masuk ke tandas. Itu asalnya politik. Taksub politik. Jadi bagi mereka tidak ada yang lebih penting daripada al-imamah. Jadi kalau kita lihat sumber ajaran Syiah, kita akan dapati ada unsur-unsur ajaran Yahudi. Ada persamaan antara ajaran Syiah ini dengan apa yang ada dalam ajaran Yahudi, dan ada juga dalam ajaran Syiah ini unsur-unsur yang sama dengan ajaran Majusi. Jadi tak terlampau kalau kita katakan penyelewengan-penyelewengan Syiah itu sebahagiannya dipengaruhi oleh elemen-elemen ajaran Yahudi dan sebahagiannya dipengaruhi oleh elemen-elemen ajaran Majusi. Contoh antara ajaran yang disebutkan dalam ajaran Yahudi ini, boleh mengadakan hubungan seksual dengan seorang kanak-kanak yang berumur, kanak-kanak perempuan yang berumur 3 tahun 1 hari. 3 tahun, bukannya balik lagi, mana pula orang perempuan umur 3 tahun, masih kanak-kanak, masih baby lah, kita anggap macam baby yang dah agak besar sedikit. Yang mana lebih kurang sama juga ada fatwa dalam pegangan Syiah bahawa seseorang itu boleh mendapatkan keseronokan seksual daripada seorang kanak-kanak yang masih bayi. Cuma dia tidak boleh
ada penetration saja. Tidak boleh melakukan persetubuhan saja. Tapi kalau untuk berseronok secara seksual, boleh dengan walaupun seorang bayi. Jadi kan ada resemblance, walaupun tidak totally similar, tapi ada resemblance, ada elemen persamaan. Itu sebagai contoh. Antara pengaruh ajaran Yahudi dalam Syiah, antaranya adalah kan Abdullah bin Sabah itu di asal orang Yahudi juga. Dia membawa ajaran nas, wasiat dan raj'ah. Jadi ada persamaan antara fahaman Syiah ni dengan fahaman Yahudi dalam sudut nas, wasiyah dan juga raj'ah. Ini disebut oleh Imam Sya'bi. Demikian juga ada unsur-unsur ajaran Majusi, mungkin sebab satu bentuk macam revenge ataupun balas dendam kerana kekalahan bangsa Parsi yang pada masa itu merupakan orang yang beragama Majusi dan merupakan tamadun yang hebat. Kita tahu dua kuasa besar pada masa awal-awal kebangkitan Islam adalah Rom dan Parsi. Tiba-tiba mereka dikalahkan oleh orang Arab yang sudah jadi orang Islam. Maka itu di luar jangkaan mereka. Dan mungkin juga didorong oleh faktor pernikahan cucu Nabi SAW, Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhu dengan puteri Yazdajir, iaitu Raja Parsi. Jadi bila ada pertalian perkahwinan itu, mungkin ketaksupan itu menjadi lebih kepada Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Imam Asy-Sya'bi menjelaskan bahawa golongan Syiah ni mirip dengan Yahudi. Contohnya, orang Syiah membenci kepada orang Islam Ahli Sunnah wal Jamaah seperti orang Yahudi membenci kepada orang-orang Nasara, padahal sama-sama Ahlul Kitab. Kemudian orang Syiah juga memeluk Islam bukan kerana kesedaran dan takut kepada Allah Subhanahu Taala, tetapi kerana kebencian dan benci pada Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu dan tujuan jahat terhadap Islam. Bahkan ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjadi pemerintah, beliau menghukum golongan Syiah, dibuang dari daerah dan sebagainya. Kerana Sayyidina Ali sendiri menolak penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh golongan Syiah. Bahkan ketaksupan golongan Syiah terhadap Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ada persamaan seperti ketaksupan golongan Yahudi terhadap para nabi mereka. Ketika orang Yahudi berkata kekuasaan hanya berada di tangan keluarga Daud, maknanya pemerintahan hanya keturunan Nabi Daud AS, maka demikian Syiah juga berkata kekuasaan hanya berada di tangan keluarga Ali radhiyallahu anhu. Kemudian Imam Asy-Sya'bi menerangkan lagi, ketika Yahudi berkata jihad di jalan Allah tidak wajib, sehingga sampai keluarnya Al-Mahdi yang akan turun dari langit. Sebelum pada itu tidak wajib. Demikian juga Syiah berkata jihad tidak wajib sehinggalah Al-Mahdi keluar dan turun dari langit. Kemudian orang Yahudi juga mengakhirkan solat sehingga sampai waktu agak malam dan bintang-bintang telah banyak keluar, maka Syiah juga mengakhirkan solat maghrib begitu. Orang Yahudi menganggap talak 3 tidak ada apa-apa dan Syiah juga berpendapat demikian. Talak 3 itu tidak jadi apa-apa. Yahudi berpandangan bahawa wanita yang dicerai tidak wajib iddah, maka Syiah juga berpendapat demikian. Yahudi membenci kepada malaikat Jibril alaihissalam dan berkata Jibril itu musuh kami di antara kalangan malaikat. Jangan main Yahudi. Kita jangan heranlah kalau setakat dia menganiaya orang saudara-saudara kita di Palestin. Malaikat pun dia berani bermusuh. Dia kata malaikat Jibril itu musuh dia. Walaupun Syiah tidak declare sampai begitu, tapi Syiah ada elemen memperlekehkan malaikat Jibril alaihissalam dengan mereka mendakwa malaikat Jibril alaihissalam telah keliru dalam menyampaikan wahyu disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sepatutnya kata golongan Syiah, sepatutnya wahyu itu disampaikan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi ada elemen menghina kepada malaikat Jibril alaihissalam. Baik. Jam telah menunjukkan pukul 10 lebih. Tadi baru cerita mukaddimah dapat background Wahabi itu siapa, pengasasnya siapa, ciri-ciri asasnya bagaimana, Syiah itu apa maknanya, siapa yang pengasas Syiah, apa punca jadi Syiah, apa ciri-ciri Syiah. Belum lagi kita actually masuk kepada bahaya.
Jadi kita akan terangkan bahaya Wahabi dan juga bahaya Syiah insya-Allah ya pada kuliah yang selanjutnya. Saya tak pasti, nanti saya akan bincangkan dengan pihak masjid. Mungkin kita masih boleh buat live pada hari yang seterusnya, akan dimaklumkan. Kerana kalau nak pergi memang panjang. Seperti saya dah beritahu awal-awal ya. Bila combine dua tajuk ni, saya rasa sangat mencabar. Kerana tajuk Wahabi pun sudah panjang. Lagi nak cerita lagi tentang tajuk Syiah akan jadi lagi panjang. Jadi saya fikir elok kita tangguhkan, dan saya akan cuba cari jalan macam mana kalau boleh saya boleh kongsikan slide ini supaya lebih jelas lagi ya. InsyaAllah saya akan cuba bincang kalau tidak ada aral. Moga-moga kita dapat live. Anyway, PKP saya di Selangor, di KL pun tak boleh berkuliah secara fizikal. Mana tahu kita dapat live lagi pada malam besok insya-Allah, dan moga-moga pada malam besok live kita itu dapat dibantu dengan yang mengikuti live dapat lihat slide yang saya sediakan ini. Jadi setakat ini dulu mukaddimah kepada tajuk bahaya Wahabi dan Syiah. InsyaAllah konten seterusnya itu akan dikongsikan dalam kuliah yang selanjutnya yang akan diumumkan insyaAllah. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natar'adha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.